السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama lagi. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-24. Saya baca sekali lagi hadis ini. Ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu ataupun ut'imtuhu fastat'imuni at'imkum at'amtuhu fastat'imuni at'imkum ut'imkum boleh juga ut'imkum, hamzah tu bagi hifaz daripada at'ama, yut'imu ut'im. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Ini matan hadis yang kita sudah bincang pada minggu sebelum ini. Jadi kita sudah pun terjemah pada minggu yang lepas. Jadi di segi terjemahannya seperti mana yang dapat di skrin ni, panjang juga tu. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya seterusnya sampai kepada kalau kita tidak nak baca lah tu jadi panjang pula, kami kita baca je. Cuma pada malam ininya, jadi kira-kiranya berdasar pada nombor tu dia ada 10 perkara. Ini dari segi kedudukan hadis yang telah pun kita bincang pada minggu lepas. Cuma pada malam ni kita nak tengok nak bincang sikit dari segi kedudukan hadis ini, makna dia secara umum. Secara umumnya hadis yang panjang ini, yang mana antara fakta yang penting terdapat dalam ini lebih kurang 10 perkara itu. Jadi makna umum dulu. Kita nak tengok makna umum dulu sebelum kita pergi pada huraian dan kesimpulan. Dalam hadis ini ataupun hadis ini yang seperti mana yang dibuat tajuk lah oleh Imam Nawawi, hadis ini dia berbeza-beza kalau kita tengok kitab-kitab lain. Ada pula ulama-ulama lain yang buat mari hadis ni tetapi dia letak tajuk yang berlainan. Kerana hadis ni makna dia besar, banyak makna dia. Jadi boleh sesuai untuk banyak tajuk. Cuma khusus dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawi ni, Imam Nawawi ni, makna dia letak hadis ni di bawah tajuk mana semua perkara itu berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mencipta hamba dia, Allah Maha tahu pengurusan terhadap hamba-Nya. Jadi tidak terlepas daripada pengendalian ataupun urusan campur tangan Tuhan dalam hak hamba, tak terlepas walaupun sedikit pun. Itu maksud Imam Nawawi letak hadis ini di bawah tajuk itulah. Dalam hadis ini Allah menjelaskan tentang keadaannya yang hak, yang bersifat dengan segala kesempurnaan dan bersih dari segala kekurangan. Kemuncak kekurangan ialah kezaliman, bahkan itu sekeji-keji amalan. Dan Allah memerintahkan setiap hamba-Nya mengelakkan diri dari sifat yang keji ini. Mana ada dalam hari ini ada sebut berkenaan dengan tanzih.
tanzih, yang nak membersihkan Allah daripada segala kekurangan. Dan ada juga sebelum itu lagi serentaklah nak menyabitkan kekuasaan Allah secara mutlak dan nak membersihkan Allah daripada segala kekurangan. Yang mana dalam hadis ini juga Allah sebut berkenaan dengan kezaliman yang dianggap sebagai sekeji-keji sifat dan perbuatan. Jadi Allah kata dia tidak berlaku pada diri dia, tidak sesuai dengan dia, kerana perkara itu perkara keji yang kita akan bincang selepas ini. Hadis ini juga menjelaskan kepada umat manusia tentang hak Allah, iaitu kuasa penentu dalam semua perkara, sama ada kecil atau besar. Mana tidak ada sesiapa pun yang boleh melakukan apa sahaja secara sendirian, sama ada perkara keduniaan hatta keperluan asasnya atau keakhiratan, walau sepenting hidayat, melainkan dengan izin dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini juga Allah menjelaskan kepada makhluknya tentang limpahan kurniaannya, rahmatnya serta khazanahnya dan kerajaannya yang tidak terbatas. Dalam hadis ini juga Allah menegaskan bahawa seluruh manusia akan berhadapan dengan penghakiman maha adil dari sisi Allah Subhanahu wa taala di atas segala amalan baik dan mungkar yang mereka lakukan semasa hidup di dunia ini. Yang mana sebelum tu yang kita sudah baca tadi, mana disebut tentang kurniaan Allah SWT, rahmat, khazanahnya yang tidak terhingga, dan setiap perbuatan manusia itu ni sebagai ringkas ni lah, mana setiap perbuatan manusia itu dia tidak terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia terlepas masa atas dunia ni, mungkin dia terlepas, atau mungkin tidak terbela hak di atas dunia ni, tapi berdasar pada ni hadis ni dan hadis-hadis yang lain, mana manusia akan berhadapan. Ini pihak final, hak akhir sekali, hak akhir sekali. Kalau ada kes yang tak selesai atau selesai dalam keadaan yang tidak sempurna, maka kes itu akan berlarutan sampai kepada mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah seadil-adil mahkamah. Jadi kalau gini bagi umat Islam, dia ada satu keyakinan, dia ada suatu semangat. Dia tak jadi musuh. Walaupun dia dihina, diceroboh hak dia tidak terbela hak dia tak musuh. Sebab apa? Dia yakin di sana ada satu lagi mahkamah yang tidak boleh dirasuah, tidak boleh dipengaruhi hakimnya. Dan pegawai-pegawai dia semua tu dalam bentuk hak tidak manusia, yang tidak terikat dengan keperluan peribadi, tidak. Di situlah penghakiman yang mahal adil, yang mana Allah sendiri yang menjadi hakim. Dalam hadis ini juga disebutkan bahawa sesiapa yang mendapat kejayaan dengan memperoleh syurga Allah, maka itu semua adalah kurniaan darinya. Dan sebaliknya golongan yang gagal dengan mendapat balasan azab neraka, itu semua kerana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Huraian dan kesimpulan. Ini kesimpulan yang saya buat ni berdasar beberapa pandangan ulama lah berkenaan dengan hadis ini, dan ada sedikit tambahan. Sebab tu saya sebut huraian dan kesimpulan. Huraian dan kesimpulan. Yang pertama melalui hadis yang panjang ni, hadis yang agak panjang itulah ini. Yang pertamanya, mana setiap orang hendaklah berusaha untuk melakukan amal kebajikan dan berusaha dengan gigih pula menghalang dan menjauhkan diri dari amalan mungkar. Amalan mungkar adalah bebanan berat pada hari akhirat dan boleh menjerumuskan pelakunya dalam azab Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulan ini diambil daripada perkara yang pertama, ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Jadi kesimpulan ini kita ambil daripada fakta yang pertama. Yang mana dalam fakta yang pertama Allah sebut, aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Ulama menghuraikan, khususnya pensyarah-pensyarah hadis lain, Nawawi pada sebut, maksud Allah mengharamkan kezaliman ke atas dia ini dengan erti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan diri dia daripada sifat zalim. Itu maksudnya. Yang mana haram ini dengan makna man sebenarnya, bila kita kata haram, maknanya dia ada makna tahan, tegak. Dia ada makna gitu dalam penggunaan bahasa Arab. Benda ni haram.
Maknanya kita tak boleh buat, kita kena tahan diri kita. Dan bila orang lain nak buat pun kita kena tahan dia. Dia ada dua makna serentak dalam makna haram dalam bahasa syariat itu. Itu dari segi haruman dengan makna syariatnya. Mungkin kalau kita tengok dalam kamus bahasa Arab, dia tidak sebut begitu. Konsep haram dalam agama dia tak serupa makna dalam kamus, dia tak sama. Jadi kalau kita nak tengok makna haram, tengok dalam kamus bahasa, dia tak ada makna tu. Jadi kita kena tengoklah, sebab apa ini kalimah penggunaan bahasa ini bahasa syariat. Haram ini bahasa syariat. Jadi lagu mana syariat pakar makna? Makna kita kena tahan diri kita jangan buat. Dan orang lain pun kita kena tahan dia jangan beri dia buat. Dia ada makna begitu. Bukanlah makna bila benda tu haram, kita elak diri kita tidak buat dan kita biarkan orang lain buat. Kita kata aku tak buat, dia buat, itu hal dia, tak boleh gitu. Dia tidak maksud gitu. Cuma sini kalimah haram tu zulman dengan erti aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, maksudnya aku membersihkan. Sebagai tanzih. Mana Allah nak membersihkan diri daripada benda-benda yang zalim ini. Kerana kezaliman ini adalah suatu benda yang keji, yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu dalam fakta yang pertama Allah sebut lagi waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu haram di kalangan kamu. Dua kali sebut. Fala tazalamu, maka janganlah kamu melakukan kezaliman. Kita akan tengok dalam kesimpulan seterusnya, kita akan lihat ada apa disebut. Cuma dalam kesimpulan yang pertama ini, berdasarkan hadis ni, mana setiap orang kena berusaha. Jadi kita guna istilah berusaha untuk melakukan amal kebajikan, dan berusaha pula dengan gigih untuk menghalang dan menjauhkan diri dari kemungkaran. Kerana perbahasan hadis ini dia ada beberapa perkara bahawa manusia ini sebenarnya dia terikat dengan hukum ni, bukan dia terikat dengan hukum ni kerana dia ada akal dan dia ada usaha ikhtiar itu. Itu sebenarnya. Dan usaha dan ikhtiar manusia itu tidak bercanggah dengan qada dan takdir Allah. Tidak bercanggah. Ketentuan Allah di Lauh Mahfuz ni memang ada, kita tak tahu. Cuma akidah kita menyatakan bahawa setiap gerak-geri manusia, semua, bukan manusia saja, makhluk seluruhnya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, sudah tercatat. Sehatta benda-benda kecil pun, akak tangan dan sebagainya, benda tu ada berlaku. Itu nak ayatnya betapa muhitnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara itu tidak bercanggah dengan hasil usaha kita, ikhtiar kita. Kenapa? Karena kita bergerak dalam rangka yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang jadi, selepasnya apa tu, kita tak tahu. Jadi kita bergerak dalam ruang lingkup itu. Pak kita kata kalau ada orang kata kalau kita usaha setara mana pun rezeki yang secukup tu tak akan jadi segantai dah. Biasa kita sebut gitu dah, sung-sung orang. Itu ya betul dari segi akidah ni. Tetapi mana kita tahu? Mana kita tahu bahawa rezeki kita tu memang Allah sudah tentukan secukup? Kita tidak tahu. Kita kena ingat dia dua perkara. Usaha dan pencapaian, dua perkara yang berbeza. Usaha kadang-kadang tidak tercapai hasil. Mana dari segi pencapaian dunia tak ada. Misalnya seorang itu berusaha nak jadi kaya, kerja tak habis, masuk universiti, belajar buat nego, perniagaan, masuk kursus tu gini, tapi tak kaya-kaya juga dia. Tapi usaha banyak dia buat, habis harta jual tanah, dengan modal, tapi lingkup semacam nego. Tapi hasilnya pencapaian tak ada. Jadi orang Islam dia ada usaha kita dan pencapaian kita dua perkara yang berbeza. Faiza azamta itu berkait dengan usaha kita. Bila kita nekat nak buat sesuatu, azam nak buat sesuatu, kita buat dengan mengikut faktor-faktor sebab musabab. Kalau berjaya lah macam mana, kita kena tahu. Dan usaha kita untuk buat, untuk tahu, belajar semua tu boleh pahala suku. Nego tak lagi. Kita tak berniaga lagi, tapi usaha kat arah tu sudah boleh pahala banyak dah. Bila berniaga boleh jadi berjaya tidak, itu kita fatawakkal. Faiza azamta fatawakkal Allah. Bila kita nekat nak buat sesuatu, kita cuba cari, cuba rencana, ikut program, belajar faktor-faktor untuk jaya, maka kita buat, kita serah pada Allah. Sebab bukan tidak semestinya bila kita ikut dah faktor-faktor sebab-sebab itu, maka kita berjaya, tak mesti. Selepas ni kita ada buat kesimpulan itu. Orang yang beriman kepada sebab, dia boleh jadi hina atas dunia. Orang yang beriktimak, yakin dia dengan sebab, bukan kerana Allah, kerana sebab. Sebab berjaya, sebab dia belajar.
Sebab dia belajar khusus setiap account, sebab dia belajar khusus cara marketing, sebab dia ada harta, sebab orang di sekeliling dia konsultan hebat-hebat, maka dia duduk bergantung dengan apa kejayaan dia, bukan bergantung pada Allah SWT. Allah akan hina dia, dan kalau dia berjaya, dia jadi hamba kepada harta itu. Itu ulama sebut begitu. Itu. Jadi hadis nak mengajar kita tu. Jadi pokok mana pun nak melakukan kebaikan, kena usaha, mesti melalui usaha. Yang kita kata nawaitu, niat kita tu. Sebab tu usaha baik yang dibuat dalam keadaan tidak sengaja, dia tak boleh pahala. Semaya dia tak ada tak khabar. 20 rakaat semaya tak khabar. Ya ngegah semaya, jadi tak jadi. Sebab tu tidak sengaja tu. Tidak nawaitu tu. Orang panggil lah tuak nak tak khabar tu. Tak tahu ke besar. Tuak aku buat. Hatta kalau dia bunuh orang, dia sepak kena molek atau tuak mati kawan tu. Dia tidur ngegah lek lah. Mati. Tak kena hukum balas dia. Tak masalah bayar dia apa-apa saya itu suku. Ditentukan oleh kerajaan. Kerana kawan ini mati sengaja tak sengaja pun dia ada lah bayar itu. Tetapi nak kata dosa, tidak. Jadi hukum mana tu perlu berusaha. Perlu berusaha. Berjaya atau tidak berjaya, itu bab yang kedua. Dan kena ingatlah, amalan kejahatan secara khususnya, ia merupakan beban kepada manusia di hari akhirat. Dia menjadi beban kepada manusia. Dan itulah yang dikira untuk masuk syurga ataupun amalan itu. Kena ingat, wizron, sebab tu dalam Quran guna wizron. Dosa sebagai bebanan. Bahasa itu sendiri pun sudah ada makna tarhib. Bahasa itu sendiri sudah ada makna tarhib. Nak menakutkan manusia. Manusia cuba atas dunia ni, manusia akan cuba mengelakkan daripada bebanan hidup. Akan elak. Bebanan yang paling besar adalah bebanan dosa yang dibawa di hari akhirat yang tidak sempat ditaubatkan. Itulah beban yang paling besar. Tidak ada beban yang lebih besar daripada itu. Itu bebanan dosa yang dilakukan atas dunia yang tidak sempat ditaubatkan. Bawa sampai ke hari akhirat. Itulah bebanan yang paling besar. Yang kedua, semua makhluk memerlukan pertolongan Allah untuk memperoleh kebaikan dan untuk menolak segala keburukan. Sama ada dalam urusan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mereka pada hakikatnya tidak dapat melakukan apa-apa pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melalui hadis ini kita fahamlah bahawa kita sangat perlu, kita ni fakir, Allah itu ghani. Kita ni fakir, Allah itu ghani, yang sangat kaya. Dan kita sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan ini kita boleh lihat dalam fakta kedua, ketiga dan keempat. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kesemua kamu adalah sesat melainkan orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Oleh itu mintalah hidayah kepadaku, pasti aku akan berikan kepada kamu. Fakta yang ketiga, wahai hambaku, semua kamu adalah berada dalam keadaan lapar melainkan orang yang aku berikan makanan kepadanya. Oleh itu mohonlah makanan kepadaku, pasti aku akan berikan kepada kamu. Fakta yang keempat, wahai hamba-hambaku, kesemua kamu adalah dalam keadaan tidak berpakaian melainkan orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Oleh itu mohonlah pakaian kepadaku, pasti aku akan berikan kepada kamu. Jadi kesimpulan itu kita sebut bahawa manusia ini memang dia memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perkara, hatta keperluan asas dia. Betapa asasinya keperluan manusia itu sampai Allah sebut makannya, pakaian, dua perkara itu. Hak masalah hidayah itu lagi asasi. Tapi setengah orang tak faham lah. Hak asas, hak bersifat universal. Orang kafir, kau Islam pun faham kan? Makan, pakaian. Hak tu disebut masalah hidayah ini, keperluan itu orang kafir tak faham tu. Tapi hidayah itulah sebenarnya lebih penting daripada pakaian, makanan dan sebagainya. Sama ada benda yang boleh menyelamatkan manusia, yang menjadi pelengkap kepada hidup manusia. Sebab tu saya sebut dalam ini, kita istilahkan mana kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kerana kita nak beri gambaran kepada kita semua, kepada masyarakat, bahawa akhirat ini suatu kehidupan sebenarnya. Akhirat ini adalah kehidupan seperti kehidupan atas dunia ini. Cuma kehidupan yang hakikat, yang sebenar. Kehidupan dunia ini menurut ulama adalah bayangan kehidupan hari akhirat. Nikmat dunia ini adalah bayangan nikmat syurga. Jadi kenapa kita kejar bayang sehingga kita lupa pada yang asal itu? Jadi kita kena letak dunia adalah kehidupan, akhirat juga kehidupan. Tapi orang Islam dia mesti beza. Kehidupan dunia apa, kehidupan akhirat apa. Apakah kita hidup di dunia ini segala-gala sehingga kita sanggup mati kerana dunia, tinggal agama, tinggal akhirat? Itu maknanya suatu bentuk kelalaian sangat nyata. Teruk nak kalau lagu tu.
Sebab tu kita gunakan istilah, mana untuk dapat kebaikan dalam kehidupan dunia, kehidupan akhirat, kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam perkara yang bersifat sangat asas. Misalnya dalam hadis ini sebut berkenaan dengan hidayah, misalnya tak apa kita tu ada sumpah ni. Saya nak ambil berkenaan dengan makanan. Apa maksud? Kamu semuanya lapar kecuali orang yang aku berikan makanan kepadanya. Oleh itu mohonlah makanan kepadaku, pasti aku akan beri makanan kepada kamu. Apakah kita akan minta direct makanan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Semua huraian pensyarah-syarah ini maksudnya nak makanan ni atas dunia ni kita minta dengan orang, kadang-kadang orang tidak Islam. Tapi faktor untuk dapat makanan, misalnya kita beras, nasi daripada beras. Nah, beras daripada padi. Padi tu lah mana nak boleh jadi ada padi tu? Usaha tu, bahagian pertanian pula tu. Jadi usaha kita tu mutlak tu? Tidak. Kerja kita sangat sedikit. Dalam hadis lain sebut kamu hanya tanam sebiji benih, kamu gali tanah, kamu tanam, kamu tutup dengan tanah, maka kamu jiuh. Itu saja usaha kamu. Tumbuh ataupun tidak tumbuh itu bergantung pada aku. Tanah subur tak subur itu bergantung pada aku. Subur setengah tanah. Katakanlah kita buat pertanian, kita sudah ikut segala sebab musabab untuk berjaya. Mana satu jabatan yang buat kajian tentang pertanian, dia beri tip-tip itu kepada kita, lengkap dah kita ikut. Dan orang pernah berjaya orang buat cara itu. Apakah kita akan berjaya juga? Tidak mesti. Ketidakmestian inilah menunjukkan bahawa ada suatu kuasa lain di sebalik faktor sebab musabab itu. Yang mengatasi faktor sebab musabab itu mereka istilah apa dia? Allah Azza wa Jalla. Wajibul wujud, Tuhan yang wajib ada. Kita ni tidak mesti ada, harus saja ada. Tak ada kita pun molek-molek dunia tak ada apa-apa. Itu. Jadi hadis ni ayatnya bahawa kuasa Allah itu dia mengatasi sebab dan musabab. Kita sebab tu kita kena cari untuk cari sebab tu boleh pahala suku pula tu kita cari, belajar kaedah pertanian, belajar kaedah nak memajukan bidang pekerjaan kita. Itu makna faktor sebab musabab yang bersifat dengan zahir. Pengalaman orang dulu berjaya kan ni, tapi apakah itu iktimak kita bergantung kepada itu? Tidak. Hak tu dalam hadis ni ajar hak tu lah. Kamu bijak setara mana pun, kalau orang bergantung dengan sebab boleh jadi kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dia berjaya kerana dia pandai. Tu ya. Kerana dia pandai. Tapi cikgu dia pun pandai. Universiti dia pun kelas pertama misalnya. No, hebat-hebat lah dia iktiraf lah. Maka kejayaan dia kerana itu saja. Itu makna orang beriman dengan sebab. Orang yang beriman dengan sebab. Kadang-kadang Nabi sebut orang beriman dengan bintang-bintang. Maksudnya bintang itu sebab kita boleh tengok lagi. Kita boleh buat sebagai satu pengecaman. Apakah bergantung? Tak boleh bergantung aku. Bila seorang itu bergantung dengan aku, dia akan kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Bergantung dengan bintang, kaza wa kaza. Gini bintang jadi gini. Supaya kafir. Dia tengok tu, memang dia setakat tu ya. Orang Islam tidak, dia naik satu peringkat lagi. Siapa yang membuat sebab musabab itu? Allah Subhanahu wa taala. Dan bila-bila masa Allah boleh menubah kedudukan sebab musabab. Misalnya contoh Nabi Ibrahim duduk dalam api yang begitu besar api nak makan Nabi Ibrahim. Tapi bila Allah tarik zat api yang membakar itu, maka api itu tidak boleh membakar. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api kuni bardan, jadi sejuk jadi api. Itulah kuasa mutlak. Kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam huraian yang kedua ni, kesimpulan yang kedua ni, dalam bab pakaian misalnya, begitulah juga. Nak dapat pakaian ni apa dia yang kita buat daripada awal lagi. Kalau pakaian itu daripada binatang siapa dia buat binatang ni? Allah Subhanahu wa taala. Kita pelihara binatang selama mana? Orang hebat. Kadang-kadang ada mak-mak khusus buat kajian tentang binatang. Maka tu binatang dia baik. No. Satu ladai mati binatang ni. Padahalnya dia tu sudah ada satu lab khusus. Satu mak-mak khusus buat kajian. Gini. Tapi mampu juga. Mana sebab musabab ni dia merupakan usaha manusia dalam keadaan zahir. Kecil sangat faktor dia sebenarnya. Allah nak ajar kita jangan kita bergantung harap dengan waktu 100%. Jangan sampai lupa pada aku yang membuat sebab musabab itu. Itu Allah nak ajar kita ni. Dalam hadis ini. Cuma Allah sebut ni dalam bahasa yang ringkas mudah minta pada aku. Tapi tak ada pula sahabat-sahabat pergi minta pakaian dogo-dogo gitu, tak ada. Ya Allah, wilah pakaian gaya dah sepasal. Tak ada sahabat, sebab sahabat faham. Sahabat faham maksud hadis ni. Tidak jadi betul benda tu tidak. Dia reti tu. Ini konteks sebab musabab nak boleh pakaian tu. Sebab musabab nak boleh makanan tu.
Sebab nak boleh hidayah tu. Hidayah lebih besar lagi. Siapa Nabi dia pun tak mampu nak beri hidayah pada orang. Kita ni tidak Nabi, tidak wali, tak tahu gapo kita ni status kita. Nabi itu sendiri. Duk, kalau kita tengok sejarah Nabi ni, teruk sejarah Nabi ni, teruk sejarah Nabi. Sejarah Nabi. Kita tengok dalam sejarah Nabi kena lagu sahabat dia berat lagi sebab Nabi ni boleh kira. Sebab apa? Sebab Nabi ni kedudukan dihormati. Ada pula pokok saudara. Apa ni, anak-anak beranak kafir kukuk mana pun hebat juga. Kalau tengok sejarah, sahabat-sahabat dia permulaan di tahun keempat tu misalnya. Di tahun keempat itu. Itu sangat teruk dalam sejarah kehidupan Nabi SAW. Bagaimana isteri Yasid Muammar, bagaimana kita baca sejarah dia, kerana dia tak semurtad, maka dia dibunuh dengan cara Abu Jahal sulah lah, guna tombak tu masuk dalam kemaluan dia, nak boleh mati tu bagaimana azab. Mana kita tengok dalam sejarah, teruk lah nak boleh mati tu, disulah oleh Abu Jahal dengan tombak dia, disebut kematian mana isteri Yasir itu. Jadi benda tu semua Rasulullah tahulah tu apa. Tapi Rasulullah tak nak buat apa. Dan sebelum dia kenal tu Rasulullah lalu lah senang yang teruknya. Teruknya. Dan Nabi pun sahabat dia, Nabi secara rasmi Mustafa yang dipilih. Pun tak boleh kita kata. Kok saudara dia yang begitu disayangi dia pun dia tak mampu nak beri hidayah kerana bukan kerja dia. Kerja dia hanya sebagai balighur risalah. Menyampaikan risalah, menyampaikan risalah itu saja. Jadi hidayah ni tak ada siapa pun boleh kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada hidayah daripada kafir masuk Islam ataupun hidayah ada juga diterima hidayah dengan arti orang Islam tu, tetapi tak beramal dengan Islam. Mana hidayah dia tidak penuh, tidak komplit hidayah dia. Perlu juga dakwah pada dia. Mana hidayah dia sekarang masuk Islam, tak Allah nak masuk surga ni sekadar Islam saja, sekadar beriman saja. Amalan tak buat itu tidak boleh membawa orang yang beriman itu untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tiganya, Allah Subhanahu Wa Taala bersih dari sifat-sifat kurang dan juga bersih dari perbuatan-perbuatan yang keji. Berdasar kepada hadis ini kita boleh buat kesimpulan seperti yang kita maklumlah. Yang keempatnya, manusia wajib memohon kepada Allah untuk mendapatkan semua keperluan mereka dan elakkan memohon kepada yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sama sekali tidak bercanggah dengan usaha dan ikhtiar manusia. Bahkan itu semua akan mendapat ganjaran tersendiri dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsep bertawakul kepada Allah, berserah diri, memohon kepada Allah dan menyerah diri, tawakul kepada Allah langsung tidak bercanggah dengan usaha dan ikhtiar manusia. Langsung tidak bercanggah. Boleh ke tidak boleh apa yang kita sasarkan dalam usaha kita itu nombor dua. Seperti saya sebut tadi. Usaha kita sendiri itu boleh pahala banyak mana. Misalnya seorang itu tak dapat anak katakanlah 10 tahun lagi, dia berdoa sama jangan siapa mati. Kalau dia tak ada anak pun Allah akan beri yang lain yang lebih baik. Sebab anak ni tidak hakikat hidup manusia. Kadang-kadang ada anak tu jadi masalah juga. Walaupun anak tu memang aset yang hebat, tapi aset yang sangat berguna. Sehingga Nabi kaitkan kita dia dapat pahala bila kita mati pun kerana ada anak tu anak yang soleh. Anak jadi soleh tu kerana kita. Anak jadi soleh tu kerana kita. Sebab ada ulama yang menafsirkan anak jadi soleh tu kalau tidak sabit kita, kata mak tu jaga anak. Pok je pun bila anak tak cara langsung, kau langsung sakat daripada kecil sebelum balik lagi. Langsung tidak berkait dengan usaha dia. Ada ulama kata tak boleh. Tak boleh kelebihan tu. Semata-mata anak. Sebab apa? Sebab anak jadi baik bukan kerana usaha dia. Ada juga ulama kata gitu. Walaupun jumhur kata tak, ubuah umumah, tu kebapaan dan keibuan dia tu besar dalam agama. Tu besar dalam dia akan dapat walaupun dia tak cara anak dia. Kalau anak dia jadi baik. Sebab sifat anak yang baik ini yad'una lah, dia akan doa pada bapa dia. Biar bapa dia tak cara dia. Itu ciri anak yang baik. Anak yang terdidik dengan baik, dia faham ubuah dengan umumah. Kebapaan, keibuan dia faham. Walaupun dia tak terasa belayan kasih sayang ibu bapa dia, tapi anak yang soleh, ciri yang besar disebut dalam hadis juga dia yad'una lah. Dia akan doa pada ibu bapa dia. Jadi ke mana pun doa tu boleh lah. Hak ulama kata tak boleh tu bukan buat doa, buat amalan anak dia ni. Misalnya anak baca Quran bukan hasil daripada ibu bapa, maka tak boleh. Ada kata boleh ke mana pun, tapi naknya ada kata tak boleh. Naknya besar ni makna amalan dalam agama ni.
Jadi mungkin buat ada bapak katanya, ya kita tak uti baca kata akan ngaji tak uti. Apa awal tu guru mati tak uti kita ngaji Quran. Ni dia kata misalnya nak agama. Dak usaha dia tak mesti dia ngajar tu memang tu dah tak khilaf dah tu. Katakanlah dia kata anak dia pergi ke center mana-mana, pusat pengajian mana-mana, usaha dia dengan duit dia, usaha dia. Dia pun dia cari nafkah tu kan ni. Aku tak erti dah nak ajar, maka dia usaha biar anak dia boleh belajar. Dia support keperluan satu persatu anak dia belajar. Itu dia kira usaha tu. Dia akan dapat kelebihan itu. Dia akan dapat kelebihan itu. Jadi bagi orang yang tak ada anak, dia kena mohon kepada Allah sampai usaha-usaha lain. Cuma ulama syaratlah usaha tu yang nak boleh pahala mesti usaha yang tidak bercanggah dengan syariat. Itu disiplin dia. Kalau kata usaha-usaha ni setiap gerak geri kita tu boleh pahala walaupun tak tercapai matlamat kita, nego tak jadi, kalau boleh anak pun tak tiba anak tak molek, tetapi usaha kita molek, kita buat habis ring, tiba-tiba anak tak jadi seperti Nabi Nuh misalnya. Kemarin Nabi Nuh usaha pura 50 tahun 1000, tapi anak dengan isteri dia tidak ikut seruan dia. Lepas Nabi Nuh lepas tanggungjawab. Kenapa? Kerana usaha, kerana ikhtiar dia. Matlamat tak sampai itu bab lain. Usaha itu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan kepada kenyataan itulah kita kena serah pada Allah, kena minta dengan Allah tu. Sebab kita beriman pada Allah bukan beriman pada usaha kita itu. Bila kita buat, jadi tak jadi, siapa tahu? Allah tahu. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena doa. Sebab ada dalam hadis sebut doa boleh merubah takdir. Doa ad-du'a yuqallibul qadra. Doa boleh mengubah takdir. Ubah takdir yang tidak tetaplah. Takdir ni ada dua, mu'allaq dengan mubram. Hak bersifat mu'allaq, hak bersifat berkait dengan benda-benda lain. Hak tetap dah tu tak boleh tu. Ajar tak boleh dah tu. Tak usah nak pergi berunding dengan Tuhan tak boleh dah tu. Nak pergi berunding dengan Tuhan tarikh mati tak boleh. Benda tu tak dah tu. Tak boleh, tapi benda-benda lain. Innallaha la yughayyiru ma biqawmin, itu mana berkait dengan qada yang Allah beri peluang kepada kita untuk kita ubah. Hak tu pun kita tak tahu, sebab Ibnu Taimiyah kata hak tu pun kita tak tahu. Bila kita sebut qada mu'allaq, kita tidak tahu hak mana berubah tu. Kita tak tahu. Tetapi berdasar pada kenyataan Quran, kenyataan hadis, kita nampak ada qada dan takdir ini yang berubah ada. Kita letaklah nama dia mubram, ulama letak mubram dengan mu'allaq. Tetapi kita tak tahu sebenarnya hak mana berubah tu. Hak disebut tak berubah ajal, mau kita kata dia rezeki cuma mana, jodoh itu tak apalah tu, jelas dah tu. Tetapi ada setengah-setengah mana benda yang kita kata takdir ini dia boleh berubah. Walaupun kalau mengikut ulama misalnya Ibn Taimiyah kata kita tak tahu tu, kita tak tahu ni, kita ni dalam keadaan otak kita contohnya bagi seorang pelajar, kita kena faham ke pelajar itu bagi dia puasa lemus sebab otak tak lagi. Setengah pelajar ni nyanyi ngapa cepat ingat tapi mudah lupa. Ini memberi kesan yang sangat teruk pada jiwa. Ngapa mudah ramai letak ada tu setengah je dua muka surat ingat tapi tak boleh lupa, tak ingat semacam ingat mudah, nak lupa pun mudah juga. Hak ni sakit jiwa ngapa pula lagi. Ni hak ni untuk lapak pagan. Hak berat lagi, hak payah ingat. Kalau ingat mudah lupa tu parah lagi. Ada setengah tu mudah ingat, payah lupa. Ada setengah macam-macam tak serupa Tuhan buat. Hal ni kita kena ajar pada dia. Janganlah benda-benda tu menafikan usaha dia. Menyebabkan dia jadi putus asa. Benda-benda gini sebab tu daripada awal remaja lagi menerapkan ni masalah iman ini. Sebab tu hadis ni penting. Sangat penting, azim. Hadis ni sangat besar makna dia. Sebab tu dia tak boleh lari tu. Jadi Nabi sebut doa yuqlibul qadra, itu doa tu boleh merubah qadar itu merujuk kepada usaha kita. Usaha kita dengan doa dan sebagainya. Usaha dah tak boleh. Banyak hadis-hadis yang maksudnya lebih kurang itu banyak hadis. Jadi kena ingatlah setiap usaha yang kita buat itu kalau dalam ruang lingkup tidak bercanggah dengan syariat, dia akan boleh pahala tu. Setiap saat kita akan dapat pahala. Yang kelima, punca takwa dan maksiat adalah hati. Apabila salih hati maka salihlah semua anggota. Jadi punca takwa dan maksiat ni adalah hati. Apabila salih hati maka salihlah semua anggota. Kerana dalam perkara yang
7 disebutkan ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ada sebut masalah hati ya. Paling bertakwa. Jadi ada sebut masalah hati. Ni mana ulama yang buat keseluruhan rangkum keseluruhan. Maknanya nak boleh jadi atqa, afjar, paling bertakwa, paling jahat, paling banyak melakukan kemungkaran. Benda ni berkait dengan hati lah. Bahkan ada hadis lain sebut kan. Ada mana hadis tu? Inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad manusia ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dalam diri manusia ada seketul daging. Yang mana kalau baik dia baik, habis segala anggota. Kalau rosak dia rosak, habis segala anggota. Ala wahyal qalb, ketahuilah itulah hati. Itulah faktor fungsi hati itu, peranan itu sangat besar. Dia punca rosak dan punca baik seluruh anggota. Sebab kalau berkait dengan hati ini, dia ada sebab tazkiyatun nafs, hadis-hadis yang begitu banyak. Misalnya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat kepada Allah itu boleh menenangkan jiwa. Jadi mutmainnatul qulub tu, tenang jiwa tu kan ulama hurang. Ni kalau tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia hurang panjang. Hati yang tenang itu dia kembali pada fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu hati yang tenang dia kembali situ. Dia kembali pada fitrah manusia, suka pada benda molek. Dia benci pada benda itu. Fitrah manusia juga dia sembah Allah. Dia nak cari suatu zat yang betul-betul kuasa, yang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fitrah manusia. Itu dia kembali situ. Kembali pada fitrah kejadian manusia. Dia nak suatu zat yang betul-betul berkuasa. Sebab tu dalam kesimpulan kita buat yang berkaitan dengan itu. Sesuai dengan hadis ni lah. Jadi itulah takwa dan maksiat itu punca daripada hati. Jadi hati ni kena jaga molek. Sebab tu dalam kitab Ihya dia ada sebut afatul qulub. Ada khusus penyakit hati ni. Dia ada. Misalnya banyak sangka buruk. Itu boleh membawa pada penyakit itu. Buat sesuatu kerana orang nak suruh orang tengok, itu penyakit yang perlu kita kawal berlaku. Sebab itu dia ada kesan dia berlaku. Dalam hadis kursi ini Allah menjelaskan betapa sempurna kudratnya, betapa berkuasa kerajaannya, betapa kayanya sehingga tidak sedikit pun memerlukan kepada makhluknya, betapa sifat pemurahnya yang tidak terbatas, dan betapa luas maghfirahnya, dan betapa tak terhitung rahmatnya yang meliputi seluruh makhluknya. Dalam hadis ini Allah SWT, dalam hadis kursi ini Allah SWT menjelaskan tentang kudratnya dengan ada maksud yang tersirat di sebalik itu. Dia berkuasa penuh, tidak memerlukan kepada mana kuasa dia, kuasa yang tidak berkurangan dengan sebab sokongan makhluk. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala sini. Walaupun seluruh manusia bermula sejak Nabi ada sampai pada kiamat, semua orang jadi hatinya suka Nabi berlaku. Sebab pensyarah hadis kata dalam hadis ni, fakta yang ke-6 ni, fakta yang ke-7 ni yang disebut kanu ala atqa qalbi rajulin. Kalau kamu semua manusia ni seperti dengan hati yang paling bertakwa kepada Allah. Siapa dia hati atqa qalbi rajulin? Orang yang paling bertakwa, siapa dia? Semua orang jadi gitu belaka. Bermula pada zaman Nabi ada sampai pada manusia terakhir, lepas tu kiamat. Siapa jadi hati? Nak ayatnya hati ni puncanya. Takwa ke maksiat hati lah. Pakat jadi gitu belaka. Semua pensyarah hadis kata ini merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud hati yang paling bertakwa itu maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah serupa gitu belaka. Senang kata Nabi belaka manusia ni katakanlah. Apakah jadi kuat kerajaan Allah gitu? Tidak. Katakanlah manusia daripada zaman Nabi ada sampai kepada yang terakhir sekali hidup, hati dia jadi afjari qalbi rajulin. Ala afjari qalbi rajulin. Hati dia terjadi seteruk-teruk hati lah, sejahat-jahat hati. Hak ni afjari qalbi ni ulama kata sejahat-jahat hati tak adalah hati iblis, hati syaitan. Katakanlah manusia seperti syaitan lah kau jadi. Amna sahabat jugalah tafsir itu. Dan memang ulama kata begitu pun dalam syarah-syarah hadis. Kerana manusia ni dia ada unsur dia tu boleh naik sampai peringkat tinggi sampai pada malakiyat. Dia boleh turun darjat dia sampai pada syaitaniyat. Manusia ni kalau tak kena gaya dia boleh jadi malakiyat.
Kalau tak kena dia jadi syaitaniyah. Dia boleh jadi sifat malaikat, dia boleh jadi sifat syaitan. Katakan, semua manusia yang jadi sifat syaitan berlaku. Apakah jadi lemah kerajaan Allah? Tidak sedikit pun. Ini menunjukkan betapa kuatnya kerajaan Allah, betapa kayanya, sehingga tidak perlu pada itu semua. Ini yang kita taqiyam bi nafsi. Tegak dia tu bukan kerana lain, kerana dia sendiri. Sebab kita ni tegak kita, pemimpin tegak kerana siapa? Pemimpin kan asalnya sebab kita. Dia boleh berkuasa tu apa? Kerana kita sokong dia. Tapi nak jatuh wayu apa? Sebab ada kuasa. Kuasa kita bui. Tapi kalau semua ayat kasih, tengok atas dunia banyak. Lah ni musim kejatuhan kerajaan. Sekarang ni musim kejatuhan kerajaan. Kena ingatlah, kena tawakal kepada Allah, kena bertakwa kepada Allah. Kerana musim kejatuhan. Ini dia musim jumlah terik. Kita tengok enggak sejatuh. Siapa tu? Itulah kerajaan manusia gitu. Kuat setengah mana pun. Setengah tu ya kerajaan manusia. Tapi kerajaan Allah SWT tidak. Langsung tidak ada kesan. Benda-benda gitu. Tak ada kesan. Tujuan Allah sebut ni apa? Kenapa Allah sebut macam bangkit asal ni? Ini sebagai peringatan kepada manusia. Kalau kamu nak sokong, nak minta pertolongan, nak letak pengharapan, akulah yang paling patut. Sebab begini sifat aku. Kalau kamu nak bergantung pada kerajaan, apa yang kerajaan kamu boleh bagi? Kalau dia boleh beri RM1 tiap bulan, atau dia boleh beri misalnya? Kalau boleh beri RM200, RM500, RM1,000 sebulan, apakah dia boleh beri tiap bulan pada kita sampai kita mati? Tak. Sebab dia manusia seperti kita. Dia bergantung pada rezeki dengan Allah belakang. Kerajaan kita pun bergantung rezeki dengan Allah. Dia bukan Qarun. Qarun pun bergantung dengan Tuhan. Jadi kerajaan pun tak boleh, tidak harus kerajaan itu menyuntik fahaman yang salah pada rakyat. Tidak harus. Dia tak boleh nampak rezeki ini dia beri. Dosa haram, dosa besar. Dia kena maklum kepada rakyat dia ini rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Maulana Qasim Nanutwi dia tulis di pintu gerbang madrasah dia, Anal Qasim wallahu yu'ti. Itu bab ilmu saja dia. Saya ni dia bagi ilmu ni milik Tuhan. Nak terima kasih kepada Allah, jangan kepada saya. Hak dia bagi tak tahu mana bagi hak orang. Kerajaan dia kena sedar tu, rakyat pun kena faham juga. Baru jadi selamat negara. Dia kena faham tu. Kalau tidak jadi rakyat jadi sepelembu kan. Boleh dicucuk hidung dan sebagainya. Islam memang takwi ubudiyah kepada manusia. Dia ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat kena faham. Wajib faham. Dan kerajaan kalau sekiranya dia cuba nak mengabui rakyat, tak sempat faham itu berdosa dia. Memang berdosa besar. Bukan dosa kecil tu. Dosa besar. Akhir sekali berterima kasih pada kerajaan, tidak berterima kasih pada ada semua rakyat yang tidak faham jadi apa tu. Tapi kalau kerajaan itu faham balik, dia boleh pahala besar. Boleh pahala besar. Sebab apa? Dia mengagikan rezeki Allah SWT dengan amanah. Pahala besar kerajaan ini. Jadi kalau begitu juga ibu bapa pun begitu lah juga. Ibu bapa pun begitu lah juga. Dia tak boleh ni mana anak dia bergantung, dia tak boleh. Salah. Tak boleh. Yusuf Qadawi kuat menabah dalam kitab dia. Nak ajar tu. Dia ayat ni daripada anak lagi. Dia tak boleh berasa rezeki ni. Daripada kecil memang dia berasa ibu bapa dia lah. Tapi sikit-sikit kena beri sama. Sebab tu konsep syukur, terima kasih kepada Allah makan. Itulah sebenarnya daripada kecil lagi tu. Alhamdulillah tu dia maksud. Tengok kita makan ni walaupun apa ayah buat kelik, walaupun apa emak masak, tetapi bila makan tidak kata alhamdulillah lil walidain, tidak kata gitu. Tapi alhamdulillah Allah. Cuma nak ayat budak tak faham dia ni. Ucap kali dah tak perlu. Tetapi dia kena faham, satu-satu peringkat dia kena faham. Itu yang ketujuhnya, kebaikan itu semuanya datang dari kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kejahatan dari hawa nafsu manusia itu sendiri. Jadi hak ni khilaf juga setengah-setengah ulama ni dia tak sih kita bincang dalam konteks dalam bentuk lagu ni. Dia kata kebaikan semua daripada Allah lah, itu hakikat. Ya, itu hakikat. Cuma ni dia segi adab lah ulama katanya. Misalnya kata hak baik daripada kita, daripada Allah. Hak jahat daripada kita sendiri. Apakah bermakna hak jahat kita buat ke mana Allah tak boleh nak sekat ke mana lagu tu? Tidak. Bila seorang nak buat jahat Allah boleh sekat. Mana kejahatan ke hakikatnya Allah boleh kontrol tu. Mana tidak terlepas. Bukan bermakna kita kata kebaikan itu semua daripada Allah. Tapi kejahatan itu daripada hawa nafsu manusia itu sendiri. Itu bukan bermaksud sebab ada satu golongan yang sesat, dia anggap kejahatan kita buat itu memang daripada kita. Tidak ada dalam skop kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah itu. Maknanya ada perbuatan manusia terlepas daripada tasarruf Allah.
terlepas daripada kita kata kawalan Allah SWT. Tidak gitu maksudnya. Ini sebagai beradab. Sebagai beradab. Ada je ulama sebut bahawa kita kata kebaikan itu daripada Allah tu sebab apa? Bila buat sah boleh 10 kebaikan. Tapi kalau kejahatan, buat sah boleh sah ya. Kalau hak mau buat, aku tidak nak buat. Aku ni bukan jenis jahat, bukan jenis zalim. Mau buat sah aku bisa, tapi mau buat jahat tu. Walaupun mau boleh buat bukan bermakna aku reda, tapi aku izin. Izin itu dengan erti bila seorang itu nak curi, Allah diam, Allah tengok. Allah boleh sekat. Tidak susah sikit apa Allah nak sekat seorang itu daripada mencuri. Boleh. Tapi Allah nak tengok. Ya, sebab dia tahu Allah beri akal kepada dia, dia boleh pilih. Dia boleh pilih nak mencuri, dia boleh pilih tidak mahu mencuri. Supaya dia pilih nak makan nasi boleh, nak makan roti boleh. Dia pilih nak pergi kedai boleh, nak dia boleh pilih. Semua dia boleh pilih. Terhentinya pada akal. Dia tahu dah. Dia jelas dah Allah kata aku tak asyik asal kuasa banyak dalam ayat-ayat terakhir berkait dengan perkara. Dia tahu dah. Akal dia tahu. Agama apa sampai kepada dia. Dia tahu benda ni tak boleh. Curi ni tak boleh. Sebab orang curi harta dia benci. Tapi dia buat dia kenapa? Itu pilihan dia. Dengan penuh sedar dia mencuri. Jadi perbuatan itu maksud daripada kita tu kerana Allah benci. Allah benci. Hak tu membuat. Allah tak mengaku itu Allah buat. Itu kerana bencinya Allah kepada sifat tidak baik tu. Bukan bermakna benda tu tak kait dengan Tuhan. Mana seseorang yang nak buat jahat tu Allah lemah untuk sekat dia. Bukan makna itu. Kena faham mana tu? Takut silap faham. Walaupun setengah ulama tu dia kata tak sih kok mana pun baik buruk semuanya daripada Allah berlaku. Itu hakikat memang betul gitulah. Dengan maksud perbuatan kita ni baik ke jahat ke, kalau Allah tak izin tak boleh buat lah kau. Soalan nak curi kalau Allah tak izin tak boleh buat. Tangan dia tu tak boleh nak akad nak ambil baik kalau Allah tak izin. Itu memang betul. Akidah kita begitu. Tetapi yang boleh juga tu kenapa? Kerana Allah SWT izin. Izin bukan bermakna Allah reda. Sebab Allah sebut dah. Berjebak-jebak dah dalam hadis sebut. Orang curi gini hukumnya, orang buat jahat gini. Jelas dah tu. Tapi dia buat juga. Anu hak mesti buat. Tu nak ayat bencinya Tuhan kepada benda bejat, benda keji ni. Hak tu nak ayat ni. Jadi jangan silap faham lah hak tu. Yang ke-8 yang terakhirnya, walaupun ada lagi kita sambung semula. Yang terakhirnya persoalan hidayah adalah bidang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak diberi hak untuk memberi hidayah kepada manusia. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada hak untuk memberi hidayah kepada orang yang paling dia sayang, iaitu pak saudara dia Abu Talib. Umat Islam hanya bertanggungjawab menyampaikan ajaran agama Islam yang tulen kepada umat manusia. Penting itu menyampaikan ajaran Islam yang tulen. Kalau ajaran itu tidak tulen, dia berdosa berkali-kali ganda. Dia menyampaikan ajaran Islam yang telah diproses, yang telah diedisi barukan, yang telah diubah. Rakyat tak dengar, luar macam dah misalnya. Dia rakyat kau tu misalnya, benda yang bid'ah misalnya. Benda bid'ah. Benda yang tak betul. Berat. Nak boleh pahala mengajar, boleh kena betul. Kalau mengajar salah, berat pada tak mengajar lagi. Orang anda ni dia nyakit walaupun kelebihannya banyak tapi tersilap langkah dia berat. Kalau siapa kau jadi orang amal benda tak betul, tak ada kelebihan sikit apa. Baik, kalau betul. Na'udzubillah ni. Kalau betul dia ada tapi dia tak buat, hak tu berat tu. Hak tu berat tu. Ada ke dalam hadis? Nabi tengok masa Isra masa Mi'raj itu dalam hadis yang sahih. Dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ada. Cukup hina gambar Allah. Seseorang yang limadza taqulun ma la taf'alun. Kenapa kamu kata apa yang kamu tak buat? Mana dia cakap tak sebut fikir, dia ajar orang malu tapi dia tak buat. Benda dia boleh buat pun dia tak buat. Orang lagu ni dia masuk ke dalam neraka sampai disebut oleh Allah SWT bagaimana dia dihumbai neraka. Capok tu, malaikat capok, ulqiyah capok, dung capok tu, terembah punggung jatuh di lantai neraka tu sampai pecah tu. Usus tu. Tubik perut. Selambek atas tanah. Dia nak erik tu tak boleh. Jadi dia musing seperti kisaran Nabi kata. Berpusing seperti kisaran ke dia musing ke kisaran ke dia ada nunggu dia tu. Bak masuk itu pusing dia tak pergi. Dia main gitu. Cuba kita gambar ni perutnya habis ni, tubik dulu lah tu. Tak tu hewan tak mati. Tapi dia musing sampai ahli neraka mengerumuni dia. Pakak pergi tengok. Apa yang gini mon? Orang ahli neraka pun yang kena seksa terkejut dengan keadaan dia. Dan ada disebut dalam hadis tu ahli neraka kenal dia dulu mengajar orang gini-gini. Dulu dia amal ma'ruf nahi munkar. Apa yang mu kena dulu? Kata inilah balasan aku kerana aku suruh orang buat
tapi aku tak buat. Aku lari buat, tapi aku buat benda tu. Ini munafik. Ini munafik. Berat. Hak tu, hak sebut betul dah ngajar tu. Tapi kita buat. Ni kalau hak tak betul langsung ngajar. Semasjid ikut otak tu, kira ngajar tak betul. Fakta yang salah misalnya. Itu sangat buat. Ini sebagai peringatan kepada saya dan kepada hadirin dan hadirat. Jadi kena ajar Islam yang tulis, baru dapat kelebihan mengajar tu. Kalau tidak tak. Dan kalau kita mengajar yang tidak tulis, menyebabkan ulama kawat tu dia buat tu, dia tak tahu daripada dia, tahu daripada kita. Ulama kata dia tak ada apa-apa, tak dosa dia. Hak buat dia boleh, hak dosa dia boleh. Semua ditanggung oleh guru yang mengajar dia. Itu berat. Itu berat. Jadi kita kena berlapis dada dalam masalah fakta agama. Dan saya suka sebut sekali lagi sebagai akhir, kena ingat percanahan yang berlaku dalam masyarakat, khususnya bab-bab amalan tertentu. Bagi saya ditengok ini adalah merupakan satu proses yang normal dalam agama. Salah satu setengah ulama sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, termasuk dalam muzakarah ilmu tu. Kadang-kadang muzakarah ni ada jadi panah, tapi hakikat benda tu nak supaya umat Islam tidak tidur. Dia kena tajdid semua amalan dia. Sebab tu Nabi sebut jaddidu kalimat la ilaha illallah itu, kamu kena perbaharui kalimah la ilaha illallah. Apakah perbaharui dengan kata la ilaha illallah? Esok kata tu apakah maksud lagu tu? Tidak, ulama hadis kata hadis tu merujuk pada kena cek amalan kita, kena cek hati kita, kena cek keimanan kita, kena cek ibadat kita ni. Setiap kali kita sembahyang kita kena cek. Betul ke tak betul? Takut ada silap. Kena cek ibadat anak kita, kena cek semua. Takut ada tersilap. Kerana dalam hadis Nabi ada sebut, saya tak ingat mata hadis tu, tapi Nabi kata umat dia akan datang, akan ada umat dia. Hak Islam dah, tapi ada kerana lama-lama jadi jauh pada agama, sampai dia jadi semua berhala hak asas pada zaman jahiliah itu. Ada. Nabi sebut dalam hadis. Sampai tahap tu. Buat nak salah dalam semaya, buat nak salah dalam amal-amal yang dia buat ni, apa tak adanya. Boleh ada doa ni. Kalau sampai jadi semua berhala, sampai puasa. Berhala betul lah. Bukan kata berhala moden, tidak. Sekolah dengan berhala moden, pitih boleh jadi berhala tahu moden, tidak. Ni tahu apa? Tahu asal maknanya berhala bentuk tokoh. Patung berhala. Akan ada umat dia sembuh. Jadi kita semula akan. Ini sebagai peringatan kepada kita bahawa amalan ni boleh rosak sampai tahap akidah. Bukan sekadar amalan syariat saja. Maknanya kena beringat. Sebab tu kalau ada orang tegur apa-apa itu, cuba cek molek. Takut betul orang tegur. Kena beringat tu. Tak ada guna, tak ada untung kita nak berkerah, tak ada. Tak boleh. Dalam bab agama, bab lain tak apa. Bab agama tadi. Katalah ada orang tegur kita, kena ni takut tak cek bincang dengan bincang. Itu cara muzakarah. Itu cara muzakarah. Itu cara dia. Sebab apa? Saya baca buku berkaitan dengan Kristian. Punca rasa Kristian. Punca rasa agama Yahudi. Kenapa? Salah satunya, dia tidak melahirkan mujaddid, nak baiki agama dia. Tak lebah dia pun tak tengok. Tengok kita. Ya Allah kita suci. Tak ada duk bangkai ke tak ada. Tak ada duk sanggup mati kan itu. Tak ada. Allah tidak lahirkan pujuan-pujuan lagu itu dalam agama Yahudi. Agama Kristian tak ada. Sebab apa? Sebab Allah maksudkan agama dia itu untuk bukan sampai kiamat. Tapi agama Islam tidak. Kita nak, kita terima atau terima, akan lahir sama orang support. Mana ulama nampak keras, dia akan ada sama. Itu cara Allah SWT nak jaga agama kita. Memang lah kita tengok orang nak cabut, orang kata tengok orang masuk hati mana. Cekik ibu kaki tepik begini. Pasti dia lah orang. Metah lah, tapi dia segar apa. Jadi kita nak tak sakit jangan marah. Kamu khawatir sakit apa ya, dia nak tak sakit marah juga tu. No. Jadi benda-benda itu kita kena faham cara. Kita kena baca tu bukan ayat Kristian. Sebab apa wasat Kristian? Allah tak lahirkan mujaddid. Tak ada. Tak ada mujaddid Kristian. Sampai hari ni tak ada. Adakah kita dengar tulis kitab lah, sanggup mati kerana nak baiki Kristian? Tak ada. Memang Allah tahu lah tu. Sebab Kristian tak ada. Kena Islam dah zaman lain. Zaman itu pun tak ada. Jadi bila agama itu dirosakkan, dengan kita asal dia dirosakkan, ulama dia dirosakkan. Sampai ke zaman Nabi adalah orang Kristian yang fikir dengan kita asal. Tetapi tidak sanggup bangun nak baiki agama dia. Allah tak tahu perasaan lagu tu. Jihad tu tak ada. Allah takdir kata ada. Banyak ulama sebut gitu. Salah satu punca kemusnahan agama Kristian, Yahudi dan sebagainya. Allah tidak lahir. Tapi Islam tidak. Dia ada semua tu. Dia ada semua. Jadi kita kena ingat. Jadi kita kena sentiasa berpahaman positif dalam benda ni. Jadi masalah nak marah jari-jari sekali kita biasa dah tu. Tapi jangan meleret-leret, bawa sampai jadi benda-benda lain, benda besar. Jangan.
Itu kena ingat cara Allah nak jaga agama kita. Dia tidak duduk dia gitu. Dia bergelegak, dia biasa itu proses nasi nak masuk biasa. Itu biasa. Dia mesti melalui proses. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak jaga agama. Kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sahabat, satu lagi, dia ada orang-orang yang mengambil tugas itu. Kalau zaman Nabi dia mengambil tugas itu bermula dengan Nabi, cuba tengok Nabi. Bukan terhampar kafir mewah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak begitu. Sahabat pun Nabi mempertahankan nyawa untuk tegur masyarakat. Jadi kita jangan mengambil tempat seperti kafir-kafir jahiliah. Kita kena mengambil posisi yang betul dalam agama. Takut posisi kita itu tidak tepat, kena mikir mana. Sebab tu kena minta, sebab tu dia masuk hidayah kena minta. Kadang-kadang waktu manusia minta siapa nak faham semua perkara. Inilah berkat doa tu. Dia percaya sangat doa hebat. Sampai ulama boleh kitab khusus beberapa waktu hilang tu buat doa saja. Kesal doa dalam masyarakat, kesal doa pada peribadi, kesal doa pada keluarga, kesal doa pada masyarakat, kesal doa pada negara. Itu penting. Jadi perkara yang saya sebut itu mudah-mudahan menjadi peringatan pada saya sendiri, pada hadirin hadirat. Kerana kita ni nak masuk sibuk dengan awam hari ni. Jadi kena beringatlah perubahan kita kena buat. Hijrah. La hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun waliyah. Dan hijrah yang masih kekal sampai ni semangat nak berubah itu. Dan minat nak berubah. Kena ada usaha. Kalau tidak ada usaha tak jadi. Kena bincang molek. Sebab tu saya bimbang juga. Walaupun ada setengah kuasa umum kita tengok dalam internet dan masalah-masalah ni. Tapi cuba pergi jumpa molek. Hanya molek. Baca dia molek. Tak sedut baca secara sembrono ni, hanya molek. Sebab saya sendiri ada pengalaman yang kita hanya molek. Kita kejut juga. Mana ni? Kelah ni. Kita ada pengalaman. Dia baca dengan dia. Ada lah. Itu tempat yang kita boleh runding. Ada tempat yang kita boleh runding dengan dia. Tak lidah ni kena ingat juga. Saya ada pengalaman tu. Menimai hak dah kau ni melepas hak laju jadi letakkan ni. Laju. Ada juga. Jadi kena ingat. Jadi insya-Allah kita akan sambung fakta ayat ke-9 dan seterusnya. Setakat itu wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.